Mas Kejang. Terima kasih Yang Ketua kerana memberikan saya peluang untuk berbahas dalam isu berkaitan dengan ini. Walaupun saya bukan seorang peguam, tetapi saya ada bertanya dengan beberapa orang rakan tentang perkara ini, dan ada beberapa perkara berkaitan dengan akademik yang saya kira boleh kita bincangkan secara bersama pada hari ini. Sebenarnya isu utama yang mendasari rang undang-undang ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan Islam antarabangsa. Nilai pelaburan melebihi 100 bilion USD menjadikan sektor kewangan Islam sebagai prospek utama sebahagian besar negara-negara di seluruh dunia. Justru sebagai negara yang bersaing dalam pasaran yang sama, tuntutan untuk meliberalisasikan sektor perkhidmatan khususnya dalam bidang undang-undang adalah satu keperluan. Namun dalam mengikuti trend perkembangan global, kerajaan perlu lebih sensitif dalam melindungi stakeholder utama, iaitu pengamal undang-undang sedia ada dan bakal pengamal undang-undang di Malaysia. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan sebelum rang undang-undang ini diluluskan. Yang pertama, fasiliti kepada pengamal undang-undang tempatan. Satu perkongsian kepakaran perlu diwujudkan di antara pengamal antarabangsa dengan pengamal undang-undang tempatan. Sebagai contoh, apabila pindaan undang-undang ini dilakukan pada tahun 2012, beberapa firma guaman ternama dari UK yang juga merupakan perintis kepada sektor kewangan Islam telah menyatakan minat mereka untuk membuka cawangan di Malaysia. Firma yang saya maksudkan adalah Throwers and Hamlins, Allen and Overy, iaitu ANO, dan Northern Rose. Throwers and Hamlins sendiri sebagai contoh telah menjadikan Rusdi Siddiq perintis kepada sistem kewangan Islam global sebagai penasihat firma mereka sehingga kini. Seharusnya kepakaran yang dimiliki oleh firma ternama ini perlu dimiliki oleh firma tempatan supaya keadaan win-win situation dengan izin dapat diwujudkan dalam kita merancakkan pelaburan. Satu bentuk persetujuan perlu dicapai oleh kerajaan dengan firma antarabangsa yang berminat supaya perkongsian ini dijadikan syarat wajib sebelum aplikasi mereka ini diterima. Kemudian yang kedua, saringan yang ketat terhadap semua permohonan. Satu badan khas perlu diwujudkan untuk menyaring serta menapis setiap permohonan yang dilakukan. Syarat ketat berkaitan kelayakan ini perlu dikenakan bagi memastikan hanya yang terbaik dipilih untuk kelangsungan misi mencapai status hub kewangan Islam di Malaysia. Mengambil contoh Singapura yang telah dulu membuka pasaran mereka, satu bar exam akan dikenakan kepada setiap permohonan dari luar untuk mengamal undang-undang di sana. Mungkin di Malaysia modul ini boleh kita contohi, namun perlu dilakukan pengubahsuaian mengikut keperluan pasaran negara kita. Kemudian yang ketiga, akreditasi kepada graduan undang-undang dari universiti tempatan. Saya rasa isu ni kita perlu lihat sebab ramai di kalangan ahli parlimen kita membahaskan tentang kualiti pelajar-pelajar daripada universiti tempatan, terutamanya dalam bidang undang-undang. Jumlah terbaru bagi peguam yang berdaftar di Badan Peguam Malaysia adalah seramai 15,354 orang. Jumlah ini mewakili secara purata nisbah 1:30 bagi peguam kepada penduduk negara kita yang menggunakan khidmat guaman. Jumlah ini masih dianggap kecil jikalau hendak dibandingkan negara yang membuka pasaran mereka kepada pengamal undang-undang luar. Dengan pasaran sektor guaman yang dibuka, ianya akan meningkatkan permintaan terhadap servis guaman dalam negara. Peningkatan permintaan ini perlu ditangani dengan kerajaan perlu menyediakan lebih ramai pengamal undang-undang tempatan. Solusi ini dapat dijalankan dengan memberi akreditasi kepada IPT, terutamanya IPTA tempatan yang menawarkan kursus pengajian undang-undang kepada graduannya. Untuk pengetahuan, hanya graduan undang-undang dari 4 universiti utama tempatan seperti yang rakan-rakan dah sebut tadi, Universiti Melaya, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia dan UiTM sahaja yang dibenarkan masuk ke Badan Peguam tanpa syarat tambahan seperti menduduki peperiksaan tambahan yang dikenali sebagai CLP dan juga peperiksaan yang dikelola oleh Institut Latihan Kehakiman dan Kepeguaman iaitu ILKAP.
Selebihnya iaitu graduan IPTA dari UNISDA, USIM, UUM, mereka terpaksa menduduki peperiksaan tambahan untuk melayakkan mereka menjadi pengamal undang-undang di Malaysia. Seharusnya kerajaan perlu menjaga dan meneliti semula kelayakan graduan dari 3 IPTA yang saya sebutkan tadi kerana mereka ini perlu diberikan perhatian sewajarnya. Memasuki program yang ditawarkan IPTA namun masih tidak diiktiraf oleh badan tertentu sebagai mereka yang berkelayakan untuk menjadi pengamal undang-undang adalah 2 perkara yang seharusnya bergerak selari bukan bertentangan. Benar, saya tidak nafikan terdapat beberapa syarat yang perlu kursus ini capai sebelum diiktiraf badan tertentu. Namun, cadangan saya agar syarat ini dikaji semula untuk memudahkan penghasilan graduan undang-undang demi kelangsungan pertambahan permintaan yang bakal menjemu. Semalam apabila bacaan kali pertama rang undang-undang LPA 2012 yang pernah digubal dan diluluskan oleh Parlimen pada 9 Julai 2012 yang lepas dibahas untuk dipinda, saya amat tertarik kerana kita lebih membahaskan tentang hal berkaitan dengan kualiti peguam. Kalau kita lihat, yang saya faham, kita kongsikan secara bersama untuk cadangan pindaan adalah seperti berikut. Yang pertama, pindaan kepada subsection 37 dalam kurungan 2A bagi memastikan konsistensi dengan komitmen antarabangsa di bawah WTO. Tiada kekangan bagi kemasukan peguam asing secara fly in dan fly out. Yang kedua, membenarkan peguam asing fly in dan fly out bagi tujuan memberikan perkhidmatan undang-undang yang tidak melibatkan apa-apa aspek undang-undang Malaysia dengan syarat kemasukan tidak melebihi 60 hari. Yang ketiga, memperuntukkan supaya mana-mana peguam tersebut di atas hendaklah mematuhi semua peraturan dan keputusan Majlis Peguam dan tertakluk kepada kawalan lembaga tata tertib bagi maksud semua tindakan disiplin. Namun apa yang banyak didebatkan semalam ialah tentang isu kualiti peguam. Izinkan saya berkongsi tulisan yang pernah dihantar oleh Profesor Dr. Zaliha Kamaruddin dalam Mingguan Malaysia. Saya rasa wajar ia dibentang dalam perbincangan kita secara bersama pada petang ini kerana soal pengambilan peguam asing ini tampak merisaukan ramai pihak. Walaupun sebenarnya usaha kerajaan mengumbar rang undang-undang ini adalah demi kebaikan institusi peguam kita yang ada dalam negara ini. Kekhawatiran yang dibangkitkan oleh Majlis Peguam sama ada bertempat atau tidak sejak era 80-an lagi adalah berasaskan fakta terkini, iaitu sumber daripada Majlis Peguam sendiri bahawa dari segi kuantiti lebih kurang 1,000 orang peguam baru diterima masuk setiap tahun. Ini fakta. Oleh kerana jumlah yang besar ini, maka kemasukan mereka dalam bidang profesional ini dicadangkan oleh Majlis Peguam supaya ditapis dengan ketat untuk memastikan kualiti dan kecekapan kepeguaman dengan izin lawyering terjamin. Tapisan yang dicadang dan dicanang adalah mengadakan hanya satu sistem proses penilaian yang sama saja, dan ini dibuat dalam bentuk kursus dan peperiksaan yang sama, iaitu Common Bar Course dan Examination CBE. Walaupun cadangan ini pada dasarnya nampak murni dan nampak sangat baik, beberapa perkara perlu diteliti terutama dari aspek praktikal sebelum ianya dilaksanakan. Kita lihat tadi, daripada pagi tadi kita berbincang untuk melihat sejauh mana kualiti peguam-peguam yang ada dalam negara kita. Jadi saya harap dengan kaedah yang saya bacakan ini nanti kita boleh lihat kat mana ruang kelemahan yang sepatutnya diperbaiki. Cadangan ini walaupun mendapat tentangan daripada beberapa universiti tempatan melalui satu memorandum yang disampaikan oleh Majlis Dekan Undang-Undang, IPTA telah sebaliknya mendapat sokongan dari lembaga kelayakan. Ini ditunjukkan melalui penubuhan satu pasukan penilai pada tahun 2008 yang diketuai oleh Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan untuk menilai sama ada graduan dari beberapa universiti tempatan yang kita dah sebutkan tadi boleh dikecualikan dari sijil amalan guaman. Pengecualian ini hanya selama tempoh 2 tahun sahaja dan ianya akan tamat sekiranya tidak diperbaharui pada 15 April yang lepas. Kekhawatiran ini boleh bertukar menjadi igawan ngeri. Implikasinya, kesannya, sekiranya tidak diperbaharui, graduan undang-undang dari universiti tempatan ini perlu lulus CLP sebelum boleh memulakan latihan dalam kamar ataupun chambering. Boleh dikatakan 2 kali rugi. 2 kali rugi kerana pertamanya jangka masa yang lebih panjang, iaitu dalam masa 4 tahun berbanding dengan graduan undang-undang lulusan luar negara yang hanya mengambil masa tempoh 3 tahun. Dan kedua kesilapan membuat pengajian di universiti-universiti ini.
Cadangan Majlis Peguam ini perlu diteliti dari pelbagai sudut. Pertama, isu masa depan sekiranya memilih kerjaya dalam bidang perundangan. Sekiranya cadangan ini diterima, ramai pelajar tempatan akan merungut tentang jangka masa yang perlu diambil untuk tamat belajar sebelum boleh beramal sebagai peguam, iaitu secara dasarnya 4 tahun untuk memperolehi sarjana muda undang-undang dengan kepujian LLB Hons, dan ini diikuti oleh setahun lagi untuk CBE sekiranya diwajibkan, dan sekiranya lulus barulah boleh menjalani latihan dalam kamar ataupun chambering selama 9 bulan. Keseluruhannya jangka masa minima adalah hampir 6 tahun. Itu belum lagi mengira aspek kewangan semasa tempoh tersebut. Sekiranya aspek kewangan diambil kira, tidak ramai pelajar yang mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai pengajian dan kos sara hidup mereka. Semua maklum bahawa sebaik saja graduan tersebut tamat, sekiranya ia meminjam dari PT-PTN, ia bukan saja menggenggam segulung ijazah, tetapi juga sekeping surat hutang PT-PTN. Semasa pengajian tidak dapat tidur kerana tekun belajar, tetapi apabila habis saja belajar juga tidak boleh tidur memikirkan hutang daripada PT-PTN. Isu kebajikan pelajar perlu diambil kira kerana kebanyakan mereka bukan datang daripada keluarga yang kaya seperti setengah mereka yang mempunyai peluang belajar di luar negara, terutama dengan tajaan FAMA, Father and Mother dengan izin. Mengenepikan aspek ini akan menjadikan profesion guaman satu profesion yang eksklusif dan elit dan tertumpu kepada mereka yang mempunyai kemampuan kewangan sahaja. Profesion ini akan menjadi semakin elit sekiranya cadangan yang dikemukakan oleh Majlis Peguam untuk meningkatkan mutu kepeguaman adalah keperluan kepada penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Tadi kita sebut perlunya, pentingnya menguasai bahasa Inggeris. Aspek bahasa perlu dilihat dengan sangat teliti kerana kemampuan berbahasa, terutama penguasaan bahasa Inggeris yang baik tidak datang dalam waktu yang singkat dan pembelajaran semasa CBE. Oleh kerana faktor penguasaan bahasa adalah faktor yang diwarisi daripada sistem pendidikan sedia ada, kita perlu mencari cara lain yang berkesan untuk meningkatkan mutu penguasaan bahasa, bukannya menyekat seseorang dari menjadi peguam kerana kegagalannya menguasai bahasa Inggeris, dan ukuran kebolehan tersebut dibuat melalui peperiksaan. Pada masa yang sama, penguasaan bahasa Malaysia terutamanya di mahkamah perlulah kita tekankan juga. Ramai peguam, terutamanya peguam-peguam lama, lebih fasih berbahasa Inggeris dari berbahasa Malaysia dan lebih selesa menggunakan bahasa tersebut di mahkamah walaupun lahir dan telah lama tinggal dalam negara kita ini. Antara aspek lain yang penting dan perlu diteliti adalah kelayakan akademik seseorang sebelum dikira sebagai seorang yang berkelayakan. Pengajaran dan pembelajaran undang-undang di 6 universiti tempatan dikawal sedia oleh Lembaga Kelayakan Malaysia dan Lembaga Kelayakan Profession Perundangan dengan izin Legal Profession Qualifying Board yang dipengerusikan oleh Peguam Negara sendiri. Selain dari kelayakan dari Universiti Malaya, National University of Singapore dan Barristers dari England, sebarang perubahan status kelayakan yang telah ditetapkan oleh lembaga hanya boleh dibuat melalui pindaan statut. Dengan adanya 2 lembaga mengawal mutu pengajaran dan pembelajaran undang-undang, perlukah kita lagi kepada CBE atau cukup dengan beberapa latihan praktikal sahaja? Dari segi jangka masa pembelajaran, secara perbandingan dengan graduan undang-undang lulusan luar negara yang ingin beramal, mereka hanya perlu mempunyai kelulusan undang-undang tanpa kepujian selama tempoh 3 tahun sahaja dan lulus sijil amalan guaman CLP sebelum menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan. Mereka boleh menjimatkan setahun di situ. Graduan undang-undang luar negara mendesak supaya CLP dibatalkan kerana peratus yang gagal adalah tinggi. Sijil ini diperkenalkan pada tahun 1984 sebagai menampung keperluan sementara bagi membantu graduan undang-undang keluaran Universiti British yang gagal mendapat markah yang baik, iaitu sekurang-kurangnya kelas kedua terendah, dan tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir untuk English Bar. CLP juga memperkenalkan pembelajaran terutama aspek prosedur yang telah pun diikuti oleh graduan undang-undang tempatan semasa di tahun 4 dan aspek penyesuaian undang-undang seperti yang terpakai di negara kita. Sekiranya CLP dihapuskan, di manakah graduan undang-undang dari luar negara ini belajar tentang sistem perundangan negara kita dan subjek-subjek berkaitan dengan prosedur?
mereka ingin beramal sebagai peguam di Malaysia, mereka perlu memahami undang-undang. Kalau tidak, sistem perundangan kita akan menjadi porak-poranda. Sekiranya CBE hendak diteruskan dan di situlah pengajian tentang prosedur diterapkan, maka pelajar tempatan sepatutnya hanya perlu mengikuti 3 tahun pengajian undang-undang sahaja. Desakan memasukkan CLP ini perlu diteliti kewajarannya kerana terdapat beberapa isu penting seperti kelayakan akademik yang baik sebagai prasyarat untuk mengikuti program undang-undang bagi pelajar di universiti tempatan. Seperti kata pepatah Melayu, benih yang baik kalau kita campak ke laut akan menjadi pulau. Dalam kebanyakan kes, pelajar undang-undang di universiti tempatan biasanya adalah krim di la krim dengan izin. Walau bagaimanapun, peluang juga diberi kepada pelajar yang kurang baik prestasi akademik semasa peringkat kemasukan. Faktor ini sebenarnya memberi kesan kepada prestasi akademik seterusnya selain dari ketekunan belajar. Perkara ini disokong oleh kenyataan yang dikeluarkan oleh para hakim dan peguam yang berpengalaman bahawa terdapat graduan undang-undang yang berada dalam kategori from the good to the gross. Dalam konteks ini, penyelesaian kepada masalah kualiti peguam bukannya terletak di hujung pengajian, tetapi di awal pembelajaran itu sendiri. Sekiranya pelajar tersebut tidak sesuai mengikuti pengajian undang-undang ataupun dengan izin not write up for law, pelajar tersebut bukanlah bodoh, tetapi potensinya boleh disalurkan kepada bidang yang diminati oleh pelajar tersebut. Kita tidak perlu melayan kehendak ibu bapa yang mahukan anak mereka mempunyai kejayaan yang dikatakan glamour. Kiai peguam ni dikatakan glamour. Jika kita serius tentang kualiti peguam yang bakal kita nak hasilkan, kita perlu menapis seperti tapisan yang dibuat di England. Kenapa mereka gagal di sana tetapi mereka boleh diterima di sini? Jawapannya adalah kerana kita ingin memberi peluang kedua kepada pelajar kita. Kalau itulah semangatnya, maka dalam melaksanakan niat itu, kita perlu berlaku adil. Adakah adil mengadakan syarat yang sama kepada orang yang dalam kategori yang berlainan atas alasan mengawal kualiti? Ada juga cadangan supaya subjek-subjek dalam CBE ini diajar oleh peguam-peguam yang berpengalaman dan bukannya pensyarah undang-undang yang dituduh hanya tahu aspek teoretikal saja. Malangnya cadangan ini dilihat agak ketinggalan kerana di kebanyakan universiti tempatan, subjek prosedur memang pun diajar oleh peguam-peguam yang mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman. Dalam kes tertentu, peguam yang sudah pencen ini diambil bekerja secara kontrak sebagai pensyarah sepenuh masa atas dasar pengalaman mereka dalam bidang tersebut. Ini secara perbandingan adalah lebih baik dari mengambil peguam yang masih beramal kerana kesibukan mereka membatasi komitmen mereka mendidik generasi yang baru. Walaupun semangat untuk mengajar itu ada dan patut dipuji, kekhawatiran tentang kesanggupan memberi komitmen yang berpanjangan itu adalah faktor utama dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan pembelajaran dan pengajaran undang-undang. Kita belajarlah dari pengalaman Australia yang cuba mengetengahkan cadangan yang sama seperti Majlis Peguam, tetapi gagal mencapai matlamat kerana tidak mendapat komitmen yang jitu dari kalangan peguam mereka sendiri. Yang ni Majlis Peguam kena tengok semula. Melibatkan peguam dalam pengajaran undang-undang adalah baik, tetapi mereka tidak dapat diatur kerana komitmen tugas di luar dan keutamaan perlu diberikan kepada klien masing-masing. Untuk berjaya, pengajaran dan pembelajaran undang-undang perlu dibuat secara serius. Walaupun terdapat beberapa buah negara yang membenarkan pensyarah undang-undang mereka beramal, tetapi Akta Profession Peguaman tahun 1976 tidak membenarkan perkara itu berlaku dalam negara kita. Janganlah kita hanya seperti kawal kerengga, kerana yang akan rugi adalah generasi yang akan menggantikan kita pada masa akan datang. Mereka masih muda, masa depan mereka masih panjang. Kesilapan yang dilakukan yang kerap dibangkitkan oleh peguam senior perlulah ditegur dengan baik, sebab itulah latihan dalam kamar bagi peguam muda pada mereka sangat penting. Kepentingan tersebut telah pun diterjemahkan sebagai keperluan melalui Akta Profession Peguaman 1976 yang menghendaki sebelum diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara, antara syarat-syarat kelayakan adalah telah menjalani latihan dalam kamar di bawah selian peguam yang berpengalaman lebih daripada 7 tahun. Dalam konteks ini, sebagai peguam muda, tentulah mereka melakukan kesilapan, janganlah merentap potensi mereka seperti kisah seorang pelajar yang enggan menjadi peguam kerana pada hari pertama dia hadir ke mahkamah,
Ia pernah ditegur dengan cara yang kasar. Dia ditegur dengan izin Tuan Yang di-Pertua, not only you look stupid, you sound stupid. Ucapan ini, Tuan Yang di-Pertua, saya nak akhiri dengan satu fakta yang sama-sama kita renung. Tadi saya dah sebut pada awal-awal, Majlis Peguam dalam laporannya telah menyatakan terdapat 15,354 orang peguam yang beramal di Malaysia, di mana separuh daripada mereka berkelulusan daripada luar negara. Dari segi pecahan kaum, Melayu 5,000 lebih, Cina pun 5,000 lebih, India pula 2,517, Punjabi 485 orang dan selebihnya adalah daripada bangsa-bangsa yang lain. Cabaran yang dihadapi oleh Majlis Peguam sebenarnya apa? Kuantiti atau kualiti? Kalau kita kejar kuantiti, kita perlu lihat balik apa yang saya sebutkan tadi. Kalau kita nak mengejar kualiti, kita perlu perhalusi semula konsep pembelajaran yang kita dah terapkan pada adik-adik kita di semua universiti tempatan. Cabaran yang dihadapi oleh universiti tempatan pula, kalau graduan tempatan bagus, kenapa perlu takut kepada CBE? Dan apa yang kita ketahui juga menerusi pindahan akta ini juga nanti, ia akan menambah baik peruntukan sedia ada supaya selari dengan pembangunan terkini sektor perkhidmatan undang-undang di negara kita. Dan melalui perkongsian antarabangsa ini jugalah, saya kira maka kualiti peguam-peguam kita secara berperingkat akan pasti dapat diiktiraf. Nilai profesionalisme mereka, apatah lagi apabila peguam-peguam asing ini tetap dan mesti tertakluk di bawah undang-undang negara kita dan wajib bernaung di bawah syarikat guaman tempatan. Jadi Tuan Yang Ketua, saya rasa cukup setakat tu. Saya dah kira membaca hal berkaitan dengan terlalu akademik yang saya kira memang sepatutnya saya sampaikan demi memastikan kualiti peguam-peguam yang ada negara kita ini dapat kita lahirkan melalui universiti-universiti tempatan kita. Terima kasih. Saya menyokong rang undang-undang ini untuk kita bawa. Terima kasih.